Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, pagi ni, hari ni kita jumpa lagi untuk kita bincangkan mengenai kata ganda. Okey, kata ganda seperti awak nampak dekat depan ni tajuk yang kita akan bincangkan, akan saya terangkan pada hari ini ialah kata ganda. Okey, saya rasa mungkin ramai dah tahu sedikit tentang kata ganda ni kan. Tapi tak apa, saya akan terangkan selanjutnya jenis-jenis yang ada, contoh-contoh yang ada. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, apa itu kata ganda? Macam awak nampak kat sini. Kata ganda ni, maksud kata ganda ni ialah pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu kata dasar. Maksud dia pengulangan kata. Maksud dia kata tu berulang, ada penggunaan tanda sempang dan menunjukkan benda tu banyak. Okey, kata ganda ni menunjukkan benda tu banyak. Sebab tu kita adanya kata ganda ini. Okey, jenis-jenis dia ada 4 macam awak nampak kat sini. Ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 jenis. Jenis yang pertama kata ganda penuh. Jenis kedua kata ganda separa. Jenis yang ketiga kata ganda berimbuhan. Jenis yang keempat kata ganda berentak atau berirama. Okey, tak apa, kita akan pergi ke slide seterusnya untuk awak tengok contoh-contoh dan contoh ayat yang ada. Okey. Okey, kita pergi jenis yang pertama. Jenis yang pertama, kata ganda penuh. Okey, kata ganda penuh ni dia menggandakan keseluruhan kata dasar. Yang ni saya rasa senang je awak nak cari, nak kenal kata ganda penuh ni macam mana, sebab dia penuh, dia pengulang keseluruhan kata dasar. Contohnya buku-buku, baring-baring, manis-manis, kawan-kawan, murid-murid, jalan-jalan, awal-awal dan bulat-bulat. Ni contoh je lah. Dan dia menggandakan keseluruhan. Contoh buku-buku. Tak ada perubahan untuk pengulangan yang kedua. Okey, dia keseluruhan sama sahaja. Buku-buku, baring-baring, murid-murid. Okey, dan kata-kata ni macam saya kata-kata tadi, kata ganda penuh ni menunjukkan banyak, benda yang banyak. Kalau buku saja, satu saja buku. Kalau dia cakap buku-buku, maksudnya ada banyak buku. Kat murid-murid, ada banyak murid. Okey, kita pergi tengok contoh ayat. Kat sini Cikgu Arif, ayat pertama, Cikgu Arif mengarahkan pelajar-pelajar, ni pun kata ganda, pelajar-pelajar tingkatan 2 untuk menyusun kerusi-kerusi di Dewan Superb. Okey, dia mengarahkan pelajar-pelajar, menunjukkan banyak ni, menyusun kerusi-kerusi di Dewan Superb. Maksudnya kerusi tu banyak, dia suruh susun. Okey, yang kedua, Aminah meminta ayahnya untuk membelikan gula-gula kepada Akilah. Gula-gula, coklat tu, nampak maksudnya dia nak banyak gula-gula. Okey, yang ketiga, Khairish sedang bermain layang-layang di pantai. Okey, layang-layang, ni pun kata ganda. Semua kenal kan layang-layang macam mana? Okey, selesai untuk kata ganda penuh jenis yang pertama. Okey, jenis yang pertama, ingat kata ganda penuh. Jenis yang kedua, kita pergi kata ganda separa. Okey, jenis yang kedua, kata ganda separa. Apa itu kata ganda separa? Kata ganda separa ni dia penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. Sebahagian. Kalau tadi penuh, separa ni separuh, sebahagian sahaja. Bunyi vokal dalam suku kata pertama mengalami perubahan vokal tengah I. Ni kena ingat. Vokal dalam suku kata pertama mengalami perubahan menjadi vokal tengah I. Kita tengok contoh tadi, jejari, nampak? Je-I. Suku kata pertama, dia tukar jejari. Lelaki, pepohon, gegelang, kekuda. Lelangit, tertupai, kekisi, sesiku. Nampak? Semua vokal dalam suku kata pertama mengalami perubahan menjadi vokal tengah. Okey.
Nampak kalau jejari ni, contoh kita tengok jejari ni. Okey, kalau jejari ni jadi kata ganda penuh, apa dia? Jari-jari. Okey, jari-jari. Tapi kalau kata ganda separa, dia jadi jejari. Kalau lelaki pula, kalau kata ganda penuh macam tadi, yang pertama tadi, lelaki-laki. Kalau yang kedua, lelaki. Okey? Tu perbezaan kata ganda separa dan kata ganda penuh. Okey, kita bagi contoh ayat. Ada satu contoh ayat kat sini. Pihak polis telah menangkap lelaki yang disyaki meragut warga emas itu. Okey, lelaki. Biasa kita tengok lelaki ni, ingat kan? Memang perkataan dia lelaki kan? Tidak. Lelaki ni adalah kata ganda separa. Okey. Kalau kata ganda penuh, laki-laki. Okey. Cukup untuk kata ganda separa. Kita pergi ke jenis yang ketiga. Ni jenis ketiga, kata ganda berimbuhan. Yang ni dia tambah imbuhan sahaja. Okey, seperti macam kata ganda tapi dia tambah imbuhan sahaja. Ingat tak imbuhan tu apa? Imbuhan ber, pe, me, mem, ter, ke, di. Tu semua imbuhan. Imbuhan kalau tak ada perkataan kata dasar selepasnya, dia tak ada makna. Dia kena bersama-sama dengan kata dasar baru akan mewujudkan makna. Itu adalah imbuhan. Okey, kita pergi tengok macam mana kata ganda berimbuhan ni. Okey, kata ganda berimbuhan, kata ganda yang menerima imbuhan sama ada, mana saya punya kesan ni? Sama ada awalan, apitan, sisipan atau akhiran. Okey, macam yang awak tahulah imbuhan kan ada awalan, ada apitan, ada sisipan atau akhiran. Kita tengok contoh kalau imbuhan awalan. Tengok yang pertama, imbuhan awalan. Contoh dia tergaru-garu dan bermain-main. Yang mana? Yang ni, yang saya boldkan ni, awak nampak hitam pekat ni. Ni imbuhan tergaru-garu. Bermain-main. Ni imbuhan awalan. Nama pun awalan, dia berada di depan perkataan. Yang kedua, apitan. Bertolak-tolakan. Kebodoh-bodohan. Ni, nampak? Dia punya apitan, imbuhan tu ada di depan dan di belakang. Apit. Awak diapit. Maksudnya, dia ada di depan dan di belakang imbuhan tu. Okey? Kata ganda macam biasalah, ada sempang kat tengah ni. Jangan lupa. Okey, yang ketiga, sisipan. Sisipan ni dia terselit di tengah. Dia sisipan dia terselit di tengah-tengah perkataan. Contohnya em, em, nampak? Turun temurun, tulang temulang, em. Ada banyak lagi sisipan, el, er. Tu adalah imbuhan sisipan. Okey, untuk contoh yang diberi ini adalah em sahaja. Nampak? Turun temurun, tulang temulang. Ada imbuhan sisipan di tengah-tengah perkataan. Okey, dan yang terakhir ialah akhiran. Akhiran bermakna apa? Akhir. Bermakna dia berada di belakang perkataan. Akhir macam tadi, awalan. Awalan di depan. Akhiran di belakang. Okey. Buah-buahan. Sayur-sayuran. Okey, nampak? Ada di belakang. Imbuhan an. Ada di belakang. Okey, itu adalah kata ganda imbuhan. Yang ni senang je awak nak kenal. Ada imbuhan bermaksud itulah kata ganda imbuhan. Nampak kata ganda ada sempang ni, nampak imbuhan. Itu adalah kata ganda imbuhan. Okey, kita dah sampai nombor 3. Yang terakhir. Yang terakhir. Okey, yang terakhir ialah kata ganda berentak atau berirama. Nombor 4, kata ganda berentak atau berirama. Yang ni saya rasa ramai je pernah dengar kata ganda berentak atau berirama ni. Kalau tengok contoh kejap lagi, mesti kamu kenal macam mana. Okey, kita tengok satu-satu poin ni. Proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar tersebut. Diikut rentak bunyi. Okey, dan yang ketiga, kata tersebut digandakan mengikut rentak bunyi seperti persamaan bunyi pangkal, penyesuaian bunyi keseluruhan dan persamaan bunyi di hujung.
Okey. Ada 3 persamaan bunyi pangkal, persamaan bunyi keseluruhan dan persamaan bunyi hujung. Okey, kita tengok contohnya macam mana. Contoh kata ganda berirama ni, berentak ni. Okey, nampak contohnya batu batan, bukit bukau, kuih muih. Kuih muih ni saya rasa selalu kamu dengar. Minta maaf. Saya rasa kamu selalu dengar kuih muih, lalu lalang, kusut masai, hiruk pikuk. Hiruk pikuk ni apa? Keadaan yang sangat sibuk, busy. Hiruk pikuk, lauk pauk, tahu kan lauk pauk? Lauk makanan awak tu ayam, ikan, sardin dan huru hara. Nampak? Dia akan ikut persamaan bunyi, rentak bunyi. Dia digandakan mengikut rentak bunyi. Batu batan, bukit bukau dan kuih muih. Okey, kita dah habis 4 jenis. Apa tadi? Kata ganda penuh. Saya ulang balik. Kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berimbuhan dan kata ganda berentak. Ada 4 jenis kata ganda. Okey, dan lagi sekali kata ganda menunjukkan perkara, benda yang banyak. Okey, saya rasa kamu dapat rujuk balik, tengok nota ni dengan baik, dapat faham nota yang saya telah beri ini dan dapat selesaikan latihan yang saya akan bagi sebentar lagi. Okey, semoga semua meneruskan PDPR dengan semangat kerana tiada jalan singkat untuk kita berjaya. Semuanya memerlukan usaha. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.